Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Cikgu Saiful Channel. Perkongsian kali ini untuk matematik tingkatan 1, bab 2, faktor dan gandaan. Kita nak tengok standard kandungan yang pertama iaitu faktor perdana dan terhindung muka cikgu ni faktor sepunya terbesar FSTB ringkasnya. Okay, di bawah standard kandungan ni ada 5 standard pembelajaran yang kita akan bincangkan dah. Jadi kita tengok sekali dululah. Yang pertama, menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Yang kedua, menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi satu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Yang ketiga, menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Yang keempat, menentukan FSTB bagi 2 atau 2 dan 3 nombor bulat. Okay. Dan yang kelima terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB. Okay, jom kita tengok standard pembelajaran yang pertama, menentu dan menaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Okay, contoh soalan. Okay, soalan nak suruh kita senaraikan semua faktor bagi 30. Untuk itu, faktor bagi suatu nombor adalah nombor yang boleh membahagi nombor itu. Contohnya kat sini nombor yang boleh membahagi 30 dengan lengkap ataupun bahagi tanpa baki lah. Contoh, okey. 30 bahagi 10 sama 3. Jadi 10 adalah faktor bagi 30 sebab 10 boleh membahagi lengkap 30. Okay, satu lagi. 30 bahagi 1 sama dengan 30. Tak ada baki juga kan. Jadi 1 juga adalah faktor bagi 30 sebab 1 boleh membahagi lengkap 30. Jadi daripada contoh yang cikgu beri ini, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa faktor bagi satu nombor adalah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat ataupun membahagi tanpa baki lah. Jadi untuk balik pada soalan kita, okay? Adakah hanya 2 nombor ni saja? Tak kan, sebenarnya banyak kan. Jadi kita tengok lagi. 30 bahagi 2 pun boleh, 5 boleh dapat 15. 30 bahagi 3 pun boleh, 30 bahagi 5 pun bahagi lengkap, 30 bahagi 6 pun bahagi lengkap, 30 bahagi 15, 30 bahagi 30 pun boleh juga. Jadi semua yang pembahagi ini adalah faktor bagi 30. Dan biasanya kita senaraikan mengikut urutan lah, dari kecil ke besar. Jadi jawapannya faktor bagi 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30 lah.
Satu cara lagi yang boleh kamu gunakan untuk mendapat ataupun menentukan faktor bagi 30 adalah dengan menulis 30 sebagai hasil darab dua nombor. Contohnya, K30 sama dengan 1 darab 30 sama dengan 2 darab 15 sama dengan 3 darab 10 sama dengan 5 darab 6. Lain habis. Okey. Jadi bila kita susun balik, tengok 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Macam ni ya. Boleh jugalah. Kalau tak suka pembahagian ni, kita boleh guna uh, alternatif, cara alternatif ni lah. Okay. Seterusnya kita pergi ke hasil pembelajaran yang kedua. Kalau tadi kita gambar tu bawah sikit lah. Okey, tadi kita tentukan faktor kan. Sekarang yang standard pembelajaran kedua ni kita nak tentukan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan kita nak tulis nombor tu dalam bentuk pemfaktoran perdana lah. Okay. Dia ada dua cara lah untuk menentukan faktor perdana. Okay. Cara yang pertama, okay, ini soalan dia lah. Senaraikan faktor perdana bagi 30. Tadi senaraikan faktor bagi 30 kan. Jadi cara yang pertama ni, kamu ingat tadi kita dah cari faktor bagi 30 kan. Kita salin baliklah faktor bagi 30 yang ni. Tapi sekarang soalan tanya faktor perdana. Sebenarnya faktor perdana bagi 30 adalah namun kamu cari faktor bagi 30 yang nombor perdana. Kena ingatlah nombor perdana, nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sahajalah. Okay. Jadi 2 nombor perdana, 3 nombor perdana, 5 pun nombor perdana. Hanya 2 nombor genap, yang lain-lain semua ganjil. Tapi tak semestinya ganjil itu nombor perdana. 15 contohnya boleh dibagi 5, jadi dia bukan nombor perdana. Jadi daripada sini kita dapat faktor perdana bagi 30 ialah 2, 3 dan 5. Itulah jawapannya. Okey, kita tengok cara yang kedua. Okay, cara kedua kita guna pembahagian berulang. Pembahagian berulang. Contohnya macam ni lah, pembahagian berulang kamu tulis 30 kat sini, 30. Dan fikirkan satu nombor. Sebab kita cakap tentang faktor perdana, pilih nombor perdana yang paling kecil boleh membahagi 20 lah. Jadi, 30. Jadi kita pilih mana pen tu? 2. Okey. Baca dari sini. 30 bahagi 2. 30 bahagi 2. Jadi 15 lah. 15. Okey, 15. Dan lepas tu
Ini nombor ganjil tentulah 2 tak boleh kan. Maksudnya kita pilih nombor penanda yang berikutnya lah. 3 boleh. 5 pun boleh. Tapi pilih yang mula dengan kecil lagi baik. 3, 15 bahagi 3 dapat 5. Oh, ganjil dah salah. Tak nampak 5. Okey. Dan 5 pun nombor perdana, tentu dia dah tak boleh dibagi dengan lain kecuali 1 dan 5. Jadi sini kita pilih 5. Mana dia? Okey, 5. Okey. 5 darab 1 dah habis. Jadi, tak. Cara ni pun sama. Maksudnya kita akan dapat faktor perdana bagi 30, 2, 3, 5. Sama macam yang sebelah sini. Tapi kalau yang ni kita tak tahu faktor yang selain daripada nombor perdana. Okey, daripada sini juga kita boleh tulis nombor ni yang sebab dia ada 2 kan. Satu ni nak ungkapkan nombor tu dalam bentuk pemfaktoran perdana kan. Jadi 30 ni 30 kita boleh tulis sebagai sama dengan 2 darab 3 darab 5. Okey. Ada 6 kali 5 30 kan. Itulah maksudnya ni. Okey. Okey. Oh, cikgu ada contoh satu lagi juga untuk mencari. Okey, ini soalan tadi lah. Tadi cikgu dah bincang lah. Siapa yang rasa dah faham boleh cuba dulu. Okey. Macam mana nak tukarkan 42 ni sebagai ataupun dalam bentuk faktor perdana lah. Okey. Kat sini pun ada dua cara. Satu cara yang tadi kita cari faktor perdana lah, iaitu pembahagian berulang. Jadi cuba tengok. Okey. Tak 42 bahagi dengan faktor nombor perdana yang paling kecil lah. 2 darab 21. Ataupun 42 bahagi 2, 21. 21 bahagi 3 lah kot. 3, 21 bahagi 3, 7. Oh, jauh salah. 7. Ataupun ada setengah orang dia suka guna darab kan. Jadi kamu fikirkan 3 darab berapa dapat 21 pun boleh. Okey, kalau 7 dah nombor perdana, tentulah kena letak 7 kat sini kan. 7 darab 1, 7. 7 bahagi 7, 1. Jadi 42 sama dengan 2 darab besar 3 darab 7. Okey, ya. Tu ada bawah juga boleh. Okey, cara yang kedua. Dia nama dia rajah pokok faktor lah. Rajah pokok faktor. Jadi cara nak buat dia kita tulis. Dia keluar semua sekali. Tak apalah. Maksudnya 22 ni kamu boleh tulis sebagai hasil darab 2 dan 21 lah. Okey, 2 darab 1 dapat 42. 2 ni adalah nombor perdana, turun saja. 21 ni bukan nombor perdana, maksudnya kita tukar lagi sebagai hasil darab 2 nombor lah. 3 darab 7. Jadi kalau kita tengok yang bawah ni 2, 3, 7 ni semua dah nombor perdana. Jadi 42 pun sama lah, kita boleh tulis
40. Oh, hilang. Saya ulang balik ya. Saya tulis ni kayak hilang banyak. Merah boleh ke? Okey, 42 ini 2 darab 21. 2 dah okey, tulis 2. 21 ni 3 darab 7. Bila sampai okey di bawah ni semua dah nombor perdana. Jadi jawapan kita pun 42 sebab kita nak tukar nombor ni sebagai pemfaktoran perdana ataupun dalam kata lain hasil darab nombor-nombor perdana lah. Okay, 2 darab 3 darab 7. Cek balik. 7 kali 3 21, 21 darab 2 42. Betul lah. Okey. Okey, kita pergi ke dia dah balik tadi. Sekejap hilang. Okey. Yang hasil standard pembelajaran yang ketiga, kita nak terang menerang dan menentukan faktor sepunya. Bila dia kata sepunya ni maksudnya faktor bagi lebih daripada satu nombor lah. Sepunya maksudnya macam share. Okay. Jadi kita tengok contoh lah. Tengok kat sini kita nak senaraikan semua faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Okay. Ada 3 sebab tu dia ada faktor sepunya. Cara dia, kita kena senaraikan dulu faktor bagi 30. Okey, cuba tengok. 1 darab 30, 2 darab 15, 3 darab 10, 5 darab 6. Begitu juga dengan faktor bagi 40. Kalau tak ingat, boleh cuba. Ataupun sambil-sambil itu kamu boleh cuba. Kita tunjuk satu lah. Okay. 40 kita boleh tulis sebagai dah nampak kena rambut. 40 sama dengan 1 darab 40. Kacau ni. Pakai sikit. 40. Okay. Yang kedua, 2 pun boleh kan? 2 darab 20. Satu lagi. 3 tak boleh. 4 boleh. 4 darab 10. Dan 5 boleh lah. Sikit 5. 5 darab 8. 6 tak boleh. 7 tak boleh. Habis. Semua ni lah. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Okey tak? Betul bising. Okey. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Seterusnya kalau faktor bagi 60 pun kamu boleh cubalah. Kalau dah cuba tengok jawapan betul tak. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 dan 60. Okey, daripada semua ni padang ni sebab nanti kacau. Okay. Kita tengok balik yang mana yang sama. Okay. Tengok. Semua ada satu kan. Satu ada, satu ada, 2 pun ada, 3 tak boleh. Okey, 5 boleh. 5, 5, 5, 6, 8, 10 boleh. Maksudnya 10 ni ketiga-tiganya adalah 10 adalah faktor bagi 30, 40 dan 60 lah. 15 ada yang tak ada. 12, 20 dan lain-lain habis dah. Itu saja dah, ada 4 saja. Jadi semua yang 4 tu yang kita tanda tu adalah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60 lah.
Sebab tengok 1, 2, 5 dan 10. 1, 2, 5 dan 10. Okey. Kita bateri nak habis sekejap. Sambung bateri sekejap. Cepat sikit. Macam ni. Okay, kita teruskan dengan hasil penjara yang keempat. Menentukan faktor sepunya terbesar bagi 2 atau 3 nombor. Okay. Jadi untuk mencari FSTB ini ada 3 kaedah lah. Satu, dengan menyenaraikan faktor sepunya. 2, pembahagian berulang. 3, pemfaktoran perdana. Jadi kita tengok satu-satu lah. Okey, soalan dia, tentukan faktor sepunya terbesar. Samalah, yang ni dia tulis FSTB bagi 27, 45 dan 60. Okay, kalau kaedah yang pertama ni, kita senaraikan dulu faktor bagi 27. Okay. Kamu agak masa cuba dulu. Okay. 1, 3, 9 dan 27. Dan seterusnya kita cuba, kita cari faktor bagi 45 lah. Okay, faktor bagi 45. Guna ni lah. Faktor bagi 45. 1, 3, 5, 9, 15, 45. Okey. Seterusnya faktor bagi 60. Tadi pun kita dah buat kan. Selalu buat. Kamu tengok soalan akan berulang-ulang je. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 dan 60. Okey. Daripada sini kita cari faktor sepunya dulu. Okey, tengok faktor sepunya. Semua nombor semua nak buat satu ni. Satu adalah faktor bagi semua nombor lah. Itu pun kamu patut ingat dan faham lah. Selain daripada diri dia sendirilah. Okey, jadi untuk ini faktor sepunya dia tengok 1, 3, 1, 3, 1, 3. Yang lain-lain tak ada kan. 5, 5 sana tak ada. 9, 9 sini tak ada. 27, 15. Tentu dah tak ada sebab ini ada sikit je. Jadi faktor sepunya dia 1 dan 3. Yang kita nak cari adalah faktor sepunya terbesar. Jadi daripada sini ya. Daripada 1 dan 3 ni yang paling besar apa? 3. Jadi jawapan dia faktor sepunya terbesar bagi 27, 45 dan 60 adalah 3, 3, 3. Okey. Cara ni mungkin panjang sedikit lah. Tapi boleh kalau kita nak cari FSTB bagi nombor yang kurang besar lah. Kita tengok pula macam mana nak gunakan kaedah pembahagian berulang. Okay. Soalan yang sama ke soalan lain. Okay, tentukan faktor sepunya terbesar bagi 48, 64 dan 80. Okay, guna pembahagian berulang, ada ini. Okay, lepas tu apa yang kamu pilih adalah pilih faktor yang boleh membahagi faktor sepunya bagi kesemua ni lah. Kalau kamu boleh dapat nombor yang besar, terus dapat jawapan. Tak perlu susah-susah kita bahagi dengan nombor yang paling kecil pun boleh. Sebab semua nombor genap kita bahagi dengan 2. 2 kali 24. Yang ni 2 kali 32. 2 kali 40.
Boleh bagi lagi dengan 2, bagi lagi. 2 darab 24 bagi 2, 12. 32 bahagi 2, 16. 16 kali 2, 32. Ini 20. Ya. Bahagi lagi dengan 2. 2 kali 2 kali 6, 12. Okay. Kena pijak sifir sikit lah. 2 kali 8, 16. 2 kali 10. 10. Tak cukup lagi ni, panjang kita sambung lagi. Tarik. 2 darab 3, 6. 2 darab 4, 8. 2 darab 5, 10. Dan bila kamu tengok yang baris yang 3, 4, 5 ni, tak ada faktor sepunya sebab dia prime number perdana kan. Jadi faktor sepunya untuk 3 tak ada. Tengok yang pembahagian kita di luar ni, nombor yang kita guna untuk bahagi ni ada 2, 2, 2, 2. Jadi daripada situ kita boleh buat simpulan faktor sepunya terbesar. Okey. Kat sini. FSTB sama dengan, okey, darab yang tepi ni. 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, tak ada ni. Jadi 2, 4, 8, 16 lah jawapan dia. Okey, 16. Sama jawapan kamu. Tengok jawapan ada. Okey, di bawah cikgu dah bagi jawapan dah. FSTB bagi 48/4 dan 80, 16. Okey, boleh cuba lagi. Kita tengok untuk cara ataupun kaedah yang ketiga untuk mencari FSTB lah. Okey. Sekarang nak cari FSTB bagi 36, 60 dan 72. Jadi cara yang ketiga menggunakan pemfaktoran perdana. Maksudnya nombor 36 ni kita kena tukar dia sebagai hasil darab nombor-nombor perdana ataupun tulis 36 sebagai pemfaktoran perdana yang tadi kita belajar. Okay. Boleh ada dua cara kan. Satu, baca 36 kita boleh tulis bahagi berulang dulu lah. Bahagi dengan 2 kali 1. Ataupun 36 bahagi 2, 18. 18 bahagi 2, 9. 9 tentu tak boleh bagi 2 dah. 9 bahagi 3. 3 adalah 1. Jadi 36 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okey. 36 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 3. Dan kalau kamu semak balik 9 darab 4, 36 kan. Okey, begitu juga dengan 60 dan 72, kamu kena tukar dia sebagai hasil darab faktor-faktor nombor-nombor perdana. Okey, 60. Oh, dah jawapan. 60 belum buat je. Okey, 60 kita tukar dia 2 darab 30. Okey, guna darjah pokok. Sekejap padam separuh ni. Yang ni padam dulu dah habis. Okey, lepas kan. Yang 2 turun 2. Yang 30 boleh lagi kan. 2 darab 15. 15 ni boleh lagi 3 darab
5. Jadi yang ni turun bagi sama. Turun bagi sama. Jadi 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5 lah. Okay. Ada tak? Ada. Okay. 2 darab 2 darab 3 darab 5. Yang 72 cuba kamu buat. Boleh guna rajah pokok faktor atau pembahagian berulang. Okey, dapat tak jawapan? 72 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Tengok macam cikgu selang kat sini kan, nampak jawapan. Sebenarnya cikgu nak bagi kamu nampak daripada sini. Tengok, 2 ni untuk kesemua nombor ada lah. Ataupun maksudnya 2 ni sepunya bagi semua nombor ni. Begitu juga dengan 2 ni. Okey. Yang 2 ni tak boleh lah sebab dia ada 1 dan ni tak ada. Okey, 3 ni pun boleh juga sebab semua ada. Okey, yang ni ada satu tempat yang kosong, 5, yang 2 lagi tak ada. Jadi yang sepunya ni kita guna sebagai hasil darab 2 darab 2 darab 3. 12 kan? Yang ni lah yang kita panggil FSTD. Faktor sepunya terbesar bagi 36, 60 dan 72 adalah 12. Okay, dapat ya daripada sini lah. Tengok yang faktor nombor perdana yang sepunya bagi ketiga nombor tu lah. Okay, seterusnya kita pergi ke menyelesaikan masalah yang melibatkan faktor sepunya terbesar. Okay. Dalam matematik secara umumnya strategi umum yang digunakan adalah yang diperkenalkan oleh Fourier ataupun kita kata kaedah model Fourier. Lama ada, dia ada 4 langkah untuk selesaikan masalah. Okay. Dan dalam kehidupan pun biasa kita boleh guna juga langkah-langkah ni untuk menyelesaikan sebarang masalah kamu lah. Tapi sekarang kita cakap tentang masalah yang melibatkan yang ni. Yang penting kita kena, yang pertama, langkah yang pertama adalah faham masalah, apa yang ditanya, apa yang diberi, barulah kita boleh ke langkah seterusnya, iaitu merangka strategi macam mana untuk menyelesaikan masalah tadi tu. Apabila kita dah ada strategi, kita perlu laksanakan lah. Kalau just ada tak buat, tak akan dapat jawapan. Jadi kita kena laksanakan strategi kita. Dan seterusnya langkah yang terakhir, ramai yang kurang menyedari ini adalah itu menyemak jawapan. Tak semestinya strategi yang kita pilih itu dapat jawapan yang betul. Sebab tu kadang-kadang mungkin kita terpilih salah strategi. Jadi kita kena semak jawapan untuk memastikan kita benar-benar memahami masalah dan menggunakan strategi yang betul untuk mendapat jawapan. Okey, jadi seterusnya kita pergi ke contoh soalan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB ni lah. FSTB. Okey, itu dia baca. Jamuan raya lambat lagi, raya haji. Okay. Mak Midah membuat, dia ada 45 kuih koci, 75 kuih taco, 90 biji kari pap. Lepas tu dia nak hidang dalam pinggan lah, semua tu nak bubuh dalam pinggan. Supaya setiap pinggan tu mesti ada ketiga-tiga jenis
uh, kuih ni lah. Okay. Jadi berapa biji, tengok soalan dia yang bawah biasanya soalan adalah ayat yang ada tanda tanya ni lah yang terakhir ni. Berapa bilangan maksimum pinggan yang perlu supaya semua kuih itu diagih sama rata dalam semua pinggan tu. Jadi maksudnya kita nak tahu berapa bilangan pinggan, bukan berapa bilangan kuih. Jadi apa yang kamu kena buat? Okay, sebenarnya kita cari FSTB bagi 45, 75 dan 90. Tengok 5 belakang pun sifar mestilah boleh dibahagi dengan 5. Okay. Jawapan naik dulu. Tak apalah, kita tunjuk macam mana nak buat. Okey. Yang ni kita bahagi dengan 5. 5 darab 9. 5 darab 1. 15. 5 darab 18. Ini boleh lagi ya? 9, 15, 18. Boleh bagi dengan 3 lagi ya. 3 darab 3. 3 darab 5. 3 darab 6. Sebab tu kalau kamu cakap tentang FSTB bagi 45, 75, 45, 75 dan 90 ni FSTB dia 5 darab 3, 15. Tapi soalan ni bukan. Soalan yang tadi kita baca lah, berapa pinggan kan. Maksudnya bilangan maksimum yang makcik itu sepatut dapat sediakan adalah 15 biji pinggan lah. 15, okey. Ni 15 pinggan. Dalam pinggan tu kuih koci 3 je lah. Kuih taku 5. Kuih karipak kot 6. Okay. Tapi soalan tanya berapa pinggan, jawab soalan je lah 15. Okey. Untuk penyelesaian masalah ni kamu kena cuba banyak soalan lagi lah untuk mengakhirkan diri ya. Okay. Jadi sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jadi kepada para pelajar dan rakan-rakan yang kali pertama ke channel Cikgu Saiful, sila beri sokongan dengan menekan butang subscribe dan tanda loceng untuk info terkini berkaitan channel ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi.